Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada bahagian 6B, iaitu bagaimana kita nak menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan yang kedua perwakilan grafik. Pada bahagian 6A awak dah belajar terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan. Pada bahagian ini awak akan tengok secara perwakilan grafik pula. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa, kita terus kepada kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. Jadi buku teks adalah pada muka surat 230. Okey, jadi pada kali ini secara perwakilan grafik kita ada 3 kes Yang kes yang pertama, data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Okey, yang kedua, data ditukar secara seragam apabila cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Dan yang ketiga, suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Okey, untuk A dan B ini dan C awak dah buat Awak dah buat pada bahagian A sebelum ini. Tetapi untuk bahagian yang kedua ini kita buat secara perwakilan grafik. Okey, kita terus. Yang pertama, data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak pemalar. Buku teks muka surat 230. Jadi kita tengok di sini ada satu set data. Tengok di sini kita ada satu set data. Okey. Apabila setiap cerapan asal ini ditambah kepada 2, dia kita tengok 15 ini tambah 2 dia akan jadi 17. 14 tambah 2 jadi 16. 13 tambah 2 jadi 15. Yang ini pun sama. 15, 12. Semua ini ditambah dengan 2. Dan semua ini kalau ditambahkan 2 dia akan anjak ke kanan sebanyak 2 unit. Okey, apabila setiap cerapan ditambah dengan 2, didapati bahawa seluruh plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Maksudnya dia serakan dia ini tak berubah, cuma dia bergerak saja ke kanan. Tengok, serakan dia tak berubah. Jadi kita tengok sini, julat asal 15 ditolakkan dengan 8. Jadi dapat 7. Apabila cerapan ditambah dengan 2, walaupun dia berganjak pada 2, julat dia tetap sama, iaitu 17 tolak 10. Kita masih lagi dapat nilai yang sama dengan yang asal. Jadi tak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Jadi tak ada perubahan apa pun berlaku kepada sukatan serakan kalau kita tambah ataupun tolak dengan suatu pemalar. Macam kes pada bahagian 6A sebelum ini yang kita kira saja, kita tak buat secara grafik ini. Okey, untuk kes yang kedua, data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi. Kita pun dah buat kiraan pada bahagian 6A sebelum ini. Jadi ini kita nak tengok secara grafik. Apabila setiap set data ini, setiap data di dalam set ini didarabkan dengan suatu nilai. Untuk yang ini didarabkan dengan 2. Jadi 1 darab 2 dapat 2. 2 ini darab 2 dia akan jadi 4. 3 darab 2 6. 4 darab 2 8. 5 darab 2, 10. Jadi apa yang awak boleh tengok di sini, apabila setiap cerapan didarabkan dengan 2, didapati bahawa serakan itu pun berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Maksudnya kalau asal dia, beza dia 1 unit sahaja. Untuk ini, apabila kita darabkan dengan 2, dia dah jadi 2 kali ganda. Dia dah jadi 2 kali ganda. Kalau kita darab dengan 3, yang ini pun akan jadi 3 kali
ganda. Bergantung kepada nilai pemalar itu. Kalau kita darab 0.5, yang ini pun akan jadi 0.5 kali ganda serakan dia. Okey, jadi kita tengok julat 5 tolak 1, 5 tolak 1, 4. Julat apabila didarabkan dengan 2, 10 tolak 2, 8. Dia dah jadi 2 kali. Seperti yang sebelum ini, apabila didarab, kita akan darab juga pemalar itu dengan julat asal. Jadi julat bagi set data baharu menjadi 2 kali ganda julat bagi set data asal. Apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, kalau untuk kes ini, K itu sama dengan 2, julat baharu akan jadi K darab julat asal. Maksudnya kalau yang ini, 2 darab 4 dapat 8. Sebab dia darab pemalar 2. Okey, saya nak ulang sekali lagi. Apabila didarab dengan suatu pemalar, sukatan serakannya akan berubah menjadi, kalau julat, K didarabkan dengan julat asal. Julat antara kuartil yang baru didarabkan dengan sama dengan K darab julat antara kuartil yang asal. Sisihan piawai adalah bersamaan dengan K didarabkan dengan sisihan piawai yang asal. Variance, hati-hati sebab unit dia kuasa 2, jadi K kuasa 2 darab variance asal. Kalau darab, kita darab, tetapi hati-hati dengan variance. Variance mesti kuasa 2. K ni adalah suatu pemalar. Apa-apa nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 sekalipun. Apa-apa nombor. Okey, kalau bahagi pun sama. Kalau kita darab tadi, darab dengan K. Kalau bahagi, bahagilah dengan K. Julat baharu, julat asal bahagi K. Julat antara kuartil baharu, julat antara kuartil asal dibahagikan dengan K. Sisihan piawai asal bahagi dengan K. Variance asal dibahagikan dengan K kuasa 2. K kuasa 2. Variance adalah 2 kali ganda unit, kuasa 2 unitnya dengan unit set data itu. Okey, untuk kes yang ketiga, suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Okey, buku teks muka surat 232. Kita ada suatu set data ini, 1, 2 ada 3, 3 ada 5, 4 ada 4, 5 ada 3. Okey, apabila kita masukkan 9, nilai ekstrim ini pencilan 9 dimasukkan. Okey, kita tengok di sini secara grafiknya didapati bahawa serakan seluruh plot titik menjadi lebih lebar. Tengok di sini, dia dah jadi lebih lebar sini. Tengok, dia dah jadi lebih lebar. Kalau yang ini asal ni macam ini saja. Apabila kita masukkan satu nilai ekstrim ataupun pencilan, dia dah jadi lebih lebar di sini. Jadi kita tengok julat dia, asal dia 4. Julat yang apabila pencilan 9 dimasukkan, jadi 9 tolak 1. Dia bukan 2 kali ganda. Kalau pencilan 10 dimasukkan, 10 tolak 1 lah. Ini bukan 2 kali ganda. Hanya kes untuk darab tadi. Ini bukan 2 kali ganda. Jadi, julat akan menjadi lebih besar berbanding dengan julat asal. Tak kisahlah kalau pencilan yang lebih besar ke, pencilan yang lebih kecil ke, julat dia akan jadi lebih besar. Okey, nilai sukatan serakan bagi set data baharu akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila pencilan dimasukkan. Jadi, apabila satu pencilan dimasukkan, semua nilai sukatan serakan yang baru akan jadi lebih besar. Jadi, sukatan serakan awak mesti tahu 4 perkara ini. Julat antara kuartil, sisihan piawai dan juga variance. Jadi, keempat-empat itu akan jadi menjadi lebih besar apabila pencilan dimasukkan. Ini itu kes yang ketiga. Jadi kita terus kepada contoh 13 buku teks muka surat 233. Ini adalah kesinambungan dari bahagian 6A
buku teks muka surat 228, kes yang keempat sebelum ini. Pada bahagian 6A kita bincangkan hanya sampai kes yang ketiga. Untuk 6B ni kita sambung balik untuk kes yang terakhir, iaitu apabila data-data dikeluarkan ataupun ditambah kepada set data yang asal. Itu untuk kes yang keempat bahagian 6A sebelum ini. Jadi mana-mana yang belum tengok bahagian 6A, awak akan yang mana-mana dah tengok bahagian 6A, awak akan perasan satu lagi kes kita tidak bincangkan. Kita bincangkan pada bahagian 6B, contoh 13 ini. Okey, kita tahu ini adalah rumus bagi min dan juga sisihan piawai. Jadi kita tengok set data asal. Set data asal 4, 6 tambah 7 tambah semua ini dibahagikan dengan 8, kita dapat min 8.5. Dan sisihan piawai asal 2.784. Okey, untuk kes yang pertama apabila nilai 4 dikeluarkan. Jadi set datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7, 4 dah tak ada. 4 dah tak ada di sini. Jadi apa akan berlaku? Jadi kita tengok dulu min dia akan jadi 9.143. Kiralah 6 tambah 7. Kita tak masuklah 4 sebab kita dah keluarkan 4 tadi. Jadi 4 kita dah tak kira, dan di bawah ini bilangan dia pun akan berkurang lah sebab kita dah keluarkan. Jadi sebab itu dia jadi 7 instead of 8 yang asal ini. Okey, dan sisihan piawai akan jadi 2.356. Sama juga, gunakan saja rumus sisihan piawai ini. Okey, apa yang kita boleh bandingkan di sini? Apabila nilai yang jauh dari min dikeluarkan, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. 4 ini adalah lebih jauh daripada 8.5. 4 ini jauh dari 8.5. Kalau dia jauh dari min, nilai sisihan piawai akan jadi lebih rapat. Sebab kita dah keluarkan yang jauh dari min itu. Sebab sebelum ini pun kita dah tengok sisihan piawai adalah berapa banyak set data terserak di sekitar min. Jadi apabila kita buang yang jauh itu, kita akan dapat sisihan piawai yang lebih kecil. Tak kisahlah jauh di sebelah kanan ke, jauh di sebelah kiri ke, asalkan dia jauh dari min, kita akan dapat sisihan piawai menjadi lebih kecil. Okey, untuk kes yang kedua, 7 ditambah. 7 ditambah. Okey, apa akan jadi? Okey, min dia akan jadi 8.333. Jadi kita tambah 1, nilai bilangan dia pun akan bertambah 1 lah instead of 8 ini. 7 asal dia ada 2 saja, kita tambah 1 lagi ada 3. Okey, dan sisihan piawai dia akan jadi 2.668. Tengok, min pun kita guna min yang baru lah, untuk kira sisihan piawai. Okey, apa kesimpulan kita dapat? Apabila nilai yang dekat dengan min ditambah, sisihan piawai baru menjadi makin kecil. Okey, ni min, kita tambah 1 nilai yang dekat saja. Jadi dia semakin rapat. Dia semakin rapat kawasan sisihan piawai itu. Jadi apabila kita tambah 1 yang berhampiran dengan min, iaitu 7, hampir dengan 8.5, dia punya min itu, nilai sisihan piawai pun akan jadi lebih kecil. Tapi kalau kita tambah jauh, kalau kita tambah 1 nilai yang jauh dari min, sisihan piawai dia akan jadi lebih besar. Itu tengok, awak kena refer balik bahagian 1 dengan bahagian 2 sebelum ini untuk tengok secara perwakilan grafik sisihan piawai itu.
Dia berada di sekitar min serakan dia. Okey, itu untuk kes yang kedua. Kes yang ketiga, 18 ditambah. Saya dah bagi tahu tadi kan, nilai yang jauh ditambah pada set data. Dah bagi tahu tadi, dia akan jadi sisihan piawai jadi lebih besar. Jadi kita tengok min 9.556 dan sisihan piawai akan jadi besar. Kita tengok 3.97. Tengok, ini min, kita tambah satu nilai yang jauh daripada min. Jadi nilai dia dah jadi makin besar sisihan piawai dia. Tapi untuk kes yang kedua ni, kalau kita tambah dekat saja dengan min, dia dah jadi makin kecil sisihan piawai dia. Sebab beza serakan antara min itu lebih dekat berbanding dengan 18. Beza serakan dia lebih besar. Jadi dia akan menyebabkan sisihan piawai dia menjadi lebih besar. Okey. Jadi kes-kes ini awak kena tahu. Kes ini awak kena tahu supaya senang untuk awak menganalisis sesuatu data di dalam statistik. Sebenarnya seronok untuk belajar statistik ini. Apabila kita menguasainya, kita boleh membuat prediction tentang apa yang akan berlaku selepas itu. Okey, jadi kita tengok secara kesimpulan dia. Okey, ini asal 8.5. Apabila dikeluarkan min dia, ini min. Okey, sisihan piawai ni asal dia 2.784. Apabila kita keluarkan jauh daripada min, sisihan piawai dia makin kecil. Apabila kita tambah dekat dengan min, sisihan piawai dia pun akan jadi kecil. Apabila kita tambah jauh dari min, sisihan piawai dia jadi besar. Okey, jadi apabila nilai yang jauh daripada min iaitu 4 dikeluarkan, sisihan piawai baru menjadi makin kecil. Apabila ditambah dekat dengan nilai min, sisihan piawai baru menjadi semakin kecil. Okey. Jadi satu lagi, apabila nilai yang jauh dari min ditambahkan, sisihan piawai baru menjadi makin besar. Okey, kalau yang ini, untuk kes yang ini, apabila nilai yang jauh daripada min, kalau kita keluarkan nilai yang dekat dengan min, sisihan piawai dia akan jadi lebih besar. Apabila kita keluarkan yang dekat dengan min itu, nilai sisihan piawai dia akan jadi semakin besar. Itu untuk kes yang tidak dinyatakan. Dia lawan saja, sama je untuk yang ini. Okey, sekian dulu daripada saya, Sir Fakri Maths bagi bahagian 6B ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan Twitter, dan lihat pada video seterusnya untuk bahagian yang ketujuh. Bahagian ketujuh. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalam.